baca kunut ada syarat dia. Apabila seseorang tu baca kunut subuh, sedangkan imam tidak baca kunut, kita boleh baca kunut. Dalam mazhab Syafi'i dibincang 4 perkara. Yang pertama sekali, sujud sahwi. Sujud sahwi, sekiranya imam sujud sahwi, wajib makmum sujud sahwi. Kalau imam tak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Maknanya tidak mesti ditinggalkan. Sujud sejadah, apabila imam sujud sejadah, wajib makmum sujud sejadah. Kalau imam tak sujud sejadah, wajib makmum tak sujud sejadah. Kalau imam tak sujud sejadah, makmum sujud sejadah, batal solatnya. Tahiyat awal. Tahiyat awal, sekiranya imam buat tahiyat awal, makmum harus tidak buat tahiyat awal. Kalau imam tinggal tahiyat awal, wajib makmum tinggal tahiyat awal. Untuk kunut, kalau imam buat kunut, tidak wajib makmum kunut. Dan kalau imam tinggalkan kunut, tidak wajib makmum tinggalkan kunut. Maknanya dalam bab kunut, bebas untuk kita buat ataupun tidak. Di sini kita ada masa kita baca kunut dan syarat dia, ada syarat. Kita baca kunut dan imam sujud. Kalau kita sempat sujud bersama dengan imam, kita akan dapat pahala kunut yang sempurna. Tetapi kalau imam sudah bangkit daripada sujud, duduk antara dua sujud, makmum masih lagi baca kunut, hukumnya makruh. Sebab dia tertinggal dari imam dengan satu rukun yang sempurna. Dan sekiranya imam sudah bangkit daripada sujud yang pertama, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, sedangkan makmum masih lagi kunut, batal solat makmum tersebut. Sebab dia tertinggal daripada imam dengan dua rukun yang sempurna, sama ada rukun pendek ataupun rukun panjang. Untuk dalam bab kunut, kita masuk sujud. Sujud, syarat sujud ia ada 8 syarat. Yang pertama, 2 kali sujud pada setiap rakaat. Tidak ada solat yang satu sujud. Mesti 2 kali sujud dalam setiap rakaat. Kemudian menyahaja sujud. Ini malam besok, pagi lusa. Pagi lusa solat subuh, imam biasa baca surah Sajadah. Biasa. Tapi tengok boleh lah. Tengok apabila imam baca Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi min rabbil alamin, kita standby, ada sujud. Tapi kalau dia baca surah lain, jangan pula pergi sujud. Apabila imam sujud sejadah, wa hum la yastakbirun, Allahu akbar, imam sujud, makmum rokok. Masa di Mekah baru ni 3 minggu kita solat subuh. Dah 3 minggu juga saya tengok orang rokok. Sampailah askar tu kata sujud Haji sujud. Barulah makmum sujud. Jadi masa tu dia tengah rokok, tiba-tiba dia sambung sujud, solatnya batal. Sebab syarat sujud mesti bermula dari qiyam. Maknanya kalau dia tengah rokok, apabila dia nak sujud, dia kena bangkit balik dan dia kena mulakan sujud dari qiyam. Barulah sah sujudnya. Tu menyahaja sujud. Tadi dia sengaja rokok, sekarang dia nak tambah dengan sengaja sujud, tak jadi. Dia mesti pergerakan tersebut dengan niat untuk sujud, barulah sah sujudnya. Yang ketiga, menghantarkan 7 anggota sujud. 7 anggota sujud, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 perut jari kaki. 7 anggota sujud tu mesti duduk atas lantai. Kalau kaki dia, biasa kaki lah. Kalau dahi, tangan, lutut tu biasa ada atas sujud, tempat sujud. Tapi biasanya perut jari kaki. Kadang-kadang dia letak kuku je, ataupun dia tak letak perut. Tak letak perut. Orang tanya, perut ni ibu jari ke, jari-jari lain ke, boleh ke? Semuanya boleh. Salah satu daripadanya sudah memadai.
Tapi kalau tak ada langsung masa sujud tu, sujud tersebut tidak sah. Syarat yang keempat, tidak berlapik. Tidak berlapik. Maksud tidak berlapik dahi. Kita pakai minyak untuk dahi, tak nampak sikit dahi. Sujud tidak sah. Kalau wanita pakai telekong, tak nampak sikit dahi, nampak bulu kening je. Dia sujud atas kening saja, tidak sah sujudnya. Dia tak boleh berlapik. Yang kelima, memberatkan kepala. Masa sujud tu dia kena beratkan kepala dia. Jangan main layang je. Kapet tebal, rasa dah sentuh sikit-sikit tu, tak boleh, tidak sah. Dia mesti memberatkan kepala dia. Kemudian meninggikan punggung dari kepala. Masa sujud mesti punggung tinggi daripada kepala. Lepeh. Kalau punggung dia lebih rendah daripada kepala, tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i mesti punggung lebih tinggi daripada kepala. Kemudian tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Ini Ustaz tanya tadi. Syekh kita baca tadi, dia pakai serban atas kepala gitu kan. Apabila dia sujud, ekor serban tu jatuh dulu. Kemudian dia sujud atas serban dia tu, solatnya tidak sah. Sebab dia berlapik dengan sesuatu yang bergerak dengan geraknya. Sama juga yang wanita yang pakai telekong, dia turun laju, telekong dia terbuka macam buka jala tu, dia pun sujud atas telekong dia, tidak sah. Tidak sah sebab bergerak dengan geraknya. Kalau orang tanya, kalau lah masa dia sujud tu, jubah orang depan tu duduk tempat jatuh atas tempat sujud dia, dia pun sujud atas jubah, kaki jubah orang depan kita, maka itu tidak bermasalah. Tamanninah di dalam sujud. Masa sujud mesti ada tamanninah. Maknanya berhenti sekadar subhanallah. Jangan tengah sujud tu gerak-gerak lagi, kita dah bangkit dah, maka tidak sah sujud kita. Okey, yang ke-8, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, yang syarat duduk antara dua sujud mesti ada tamakninah di dalam duduk tu. Terbangkit Allahu Akbar, berhenti sekadar subhanallah. Jangan bangun terus turun. Dalam mazhab Hanafi, dia bangun terus turun, tak ada tamakninah. Tapi mazhab Syafi'i mesti ada tamakninah. Kemudian menyahaja duduk. Bangun tu kerana duduk antara dua sujud. Kita tengah sujud, tiba-tiba tikus lalu depan mata, depan hidung kan. Kita pun kekanjar. Kejut tu kita bangun tanpa sengaja, reflect. Maknanya tu perbuatan tersebut tidak sah. Dia mesti bangkit. Kalau kita bilang 1, 2, 3, daripada 1 tu sengaja untuk bangun. Kemudian duduk dalam keadaan betul tulang belakang. Bila kita bangun, belakang kita betul. Jangan separuh rokok, separuh sujud. Kita bangun, standby nak sujud pula sekali lagi, belakang kita tak betul, maka tidak sah antara dua sujud kita. Dan yang keempat, duduk tidak melebihi sekurang-kurang bacaan tahiyat. Oleh kerana antara dua sujud adalah rukun pendek, kita tidak boleh panjangkan rukun pendek. Jadi untuk antara dua sujud tidak melebihi bacaan tahiyat. Bacaan tahiyat sampai kat mana? Bukan fil alamin innaka hamidum majid tu. Dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu rukun lain. Kalau i'tidal, tak boleh lebih panjang daripada masa kita gunakan untuk membaca surah Al-Fatihah. Kemudian rukun yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ni kena syarat dia mesti menyahaja duduk kerana tahiyat akhir dengan apa jenis duduk sekalipun. Okey, duduk tahiyat akhir kita boleh duduk dengan apa-apa jenis duduk sekalipun, tetapi sunatnya kita duduk secara tawarruk. Duduk tahiyat akhir tu lah. Orang kita ni kalau sebut tawarruk, tak tahu. Tapi kalau kata sebut tahiyat, duduk tahiyat akhir, kita tahu macam mana cara dia. Tapi tu sunat.
salah satu daripadanya boleh kita duduk tahiyat akhir tu, cara tawarruk ataupun apa-apa jenis ataupun nama duduk sekalipun dalam tahiyat, dalam solat duduk tahiyat akhir. Kalau orang yang mampu untuk duduk secara tawarruk, itulah duduk yang paling afdal bagi orang yang tahiyat akhir. Untuk duduk dalam solat, semua duduk dalam solat ialah duduk secara iftirash, tahiyat awal tu. Sama ada bagi orang sembahyang duduk, ataupun duduk istirahat, ataupun duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal, semua duduk secara iftirash kecuali duduk tahiyat akhir. Kalau dia tak mampu untuk duduk tahiyat akhir, dia boleh duduk apa cara sekalipun, termasuk bersila, termasuk duduk atas kerusi. Apabila seseorang itu buat sesuatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut menyakitkan dia, dia boleh buat duduk tahiyat awal, dia boleh. Dia sujud ataupun dia duduk tahiyat akhir secara tawarruk tu boleh, tapi menyakitkan, dia duduk tu terpaksa tahan sakit. Jadi kalau macam tu, dia termasuk di dalam uzur. Maksud uzur ialah orang yang apabila dia buat sesuatu perbuatan sehingga kan menghilangkan khusyuknya, dia dikategorikan sebagai orang yang uzur. Jadi kalau dia duduk secara iftirash ataupun duduk secara tawarruk menghilangkan khusyuknya sebab sakit, maka dia harus duduk dengan apa cara duduk sekalipun, termasuk duduk atas kerusi. Duduk dalam keadaan betul tulang belakang, itu syarat duduk tahiyat akhir. Dan yang ke-10, bacaan tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir salah satu daripada 5 rukun qauli bacaan tahiyat akhir. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca al-Fatihah, yang ketiga baca tahiyat akhir, yang keempat selawat dalam tahiyat akhir, dan yang kelima salam. Rukun qauli, 5 rukun qauli ni wajib dibaca sehingga sekurang-kurangnya didengari oleh dirinya sendiri. Jadi membaca dalam keadaan duduk bagi orang yang berkuasa. Jadi bagi orang yang berkuasa, dia baca dalam keadaan duduk. Kalau dia tak boleh duduk, dia baca dalam keadaan berdiri ataupun atas kursi dan sebagainya. Kemudian memelihara segala hurufnya. Ingat, rukun qauli mesti betul dari segi makhraj hurufnya, lahan yang merosakkan makna. Itu semua syarat-syarat tersebut mesti dipenuhi dalam 5 rukun qauli. Kemudian mualat, berturut-turut. Maksud mualat di sini mesti berturut-turut. Ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga dan seterusnya. Kalau kita berhenti tengah-tengah tu tanpa uzur ataupun perbuatan yang tidak ada kaitan dengan solat. Contohnya di tengah baca tahiyat akhir, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang sebelah dia bersing. Orang sebelah dia pun kata Alhamdulillah. Dia pun sambung Yarhamkallah. Batal tak salat dia? Yarhamkallah. Doa tak batal. Tak batal. Dia bukan jawab makan dah, bukan. Yarhamkallah tu doa. Doa tu diharuskan dalam salat. Cuma dia memutuskan mualat. Dia memutuskan mualat tahiyat akhir. Jadi kalaulah dia terbaca sebut yarhamkallah, maka dia kena start balik at-tahiyyah sebab memutuskan mualat. Ataupun dia terbaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tiba-tiba bunyi suatu jatuh dalam bilik dia, tegang jatuh. Dia pun dengar ke pencuri, ke kucing. Dia ambil masa 30 saat untuk senyap dengar tadi tu, memutuskan mualat. Bila putus mualat, solatnya masih sah, tapi dia kena ulang balik tahiyat daripada awal. Itu dimaksudkan dengan putus mualat. Kemudian tertib dan memperdengarkan bacaan untuk diri dia.
Yang ke-11 membaca selawat. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, dia mesti dalam bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan kecuali bagi orang yang tak mampu sebab baru masuk Islam. Ataupun membaca dan membaca dalam keadaan duduk bagi yang berkuasa, syaratnya macam tadi juga, tahiyat akhir juga. Kemudian memelihara hurufnya, jangan Allahumma salli baca salli, sok ditukar kepada sin, tidak soh. Ataupun kalimahnya, barisnya, kemudian mualat, tertib, dan syarat yang paling penting sekali memperdengarkan bacaan selawat tersebut kepada dirinya sendiri. Dan yang ke-12 memberi salam. Ada syarat juga. Ni ujung-ujung dah ni, kadang-kadang boleh batal. Maknanya dengan bahasa Arab, Assalamualaikum sekurang-kurangnya, Assalamualaikum warahmatullah harus. Dan membaca dalam keadaan duduk dan dada mesti menghadap ke arah kiblat. Dada kita lari, tidak sah solat kita. Ataupun kita tengah baca tahiyat dalam masjid, dalam surau, bunyi budak bising belakang, gogang berlari, kita pun sakit hati doa ni, nak tengok anak siapa ni. Assalamualaikum. Paling lalu Assalamualaikum tu dengan dada-dada sekali pusing, batal. Jadi biasa orang kita pula beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Kemudian dia balas, angguk pula tengah tu. Angguk tu tak ada sebenarnya. Dia start mesti salam tu bermula dari tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis. Kemudian untuk salam yang kedua bermula dari tengah pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya beri salam dua-dua tu mesti dada masih menghadap ke arah kiblat, memelihara segala hurufnya, mualat, tertib dan memperdengarkan kepada dirinya. Dan yang terakhir, tertib dalam solat, bermula daripada takbiratul ihram, berakhir dengan salam, satu. Bulu kucing ni najis ke tak? Kucing Parsi, kita balik sembahyang, tengah baca Quran, dia pun naik duduk atas riba kita, atas jubah kita. Kita nak pergi sembahyang isyak tu, ada bulu dekat atas jubah kita. Kita bawa sembahyang, sah tak sembahyang kita dengan bulu kucing tadi? Jawapannya tidak sah sekiranya bulu kucing tu lebih dari 2 helai. Dia dimaafkan 1 dan 2 sahaja. Masuk 3 tidak dimaafkan, sebab dia bulu binatang yang tidak dimakan. Kalau bulu ayam itu dimaafkan, kecuali ada najis. Bulu kucing lekat di baju kita, bawa solat tidak sah sebab dia adalah najis. Berbeza dengan bulu kambing, bulu lembu, bulu kuda, itu binatang yang dimakan dagingnya, maka bulunya tidak najis. Dalam bab sujud ni, dia ada 2 perbincangan. Kalau kita tengok dalam kitab Sifat Solat Nabi, Sifat Solat Nabi, dia mengatakan sujud yang afdal, cara sujud yang afdal, letak tangan dulu baru letak lutut. Cuma dalam perbahasannya, saya tengok dalam perbahasannya, nota kaki dia kata pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i mesti turun dengan lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Semua dua pandangan ini diambil daripada hadis yang sama yang Ustaz Zul sebut tadi. Dalam hadis tersebut, jangan kamu sujud bagaikan unta sujud, unta turun, tapi pemahaman yang berbeza sehingga mengeluarkan istinbat hukum yang berbeza. Jadi dalam pandangan mazhab Syafi'i, cara yang paling afdal berpandukan kepada hadis yang sama, turunnya lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Dalam fiqh salah, dalam kitab
maniyatul musalli, ada dibincang dalam bab tu. Apabila seorang tu sujud, tiba-tiba di tempat tu ada pasir, sekiranya dia angkat dengan sengaja kepalanya, kemudian turun balik kepalanya, solatnya batal sebab menambah rukun. Kalaulah dia sujud, kemudian dia rasa ada sesuatu, dia boleh alih tanpa mengangkatkan kepala. Tanpa mengangkat kepala. Kalau dia angkat, dia turun balik. Berbeza dengan orang yang refleks. Bila kena tajam tu, dia pun kan jalan. Kejut dia tadi tu, refleks. Lepas tu bila dia ingat, dia turun balik. Sebab perbuatan dia bangun tadi tu tanpa sengaja, yang tu tidak dikira. Dia dalam bab sujud dibincangkan oleh ulama satu persatu. Sujud anjing tu dia rapat belaka. Ni siku dia ni rapat ke tanah. Cuma dalam bab sujud dia ada perbuatan yang berbeza di antara lelaki dan wanita. Untuk lelaki hendaklah direnggangkan daripada lengan dia dengan bumi, lambung dia dengan rusuk, dua ni kena renggangkan. Maknanya buka gitu sikit. Perut dia dengan peha angkat supaya tak sentuh perut dengan peha. Kalau perut bucik tu nak macam mana dah? Dah. Maknanya kalau boleh angkat, boleh renggangkan, sunat bagi dia renggangkan. Tapi untuk wanita dia kena rapat semua sekali. Sunat dirapatkan semua sekali. Jadi tu perbezaan. Tapi dengan syarat punggung lebih tinggi dari kepala. Duduk istirahat sunat. Maknanya sebelum kita bangkit daripada sujud ke qiyam, kita duduk dulu.